Selamat pagi saya ucapkan kepada para hakim, guru besar, guru-guru, pegawai PPD dan semua hadirin sekalian. Okey, saya Cikgu Wong daripada SJKC Onlock dan bersama saya ialah guru besar saya Puan Su. Untuk pagi ini, sekolah kami ingin membentangkan program perkongsian amalan terbaik peringkat daerah Jasin. Dan untuk pengetahuan, nama program yang kita jalankan dinamakan Program Pembinaan Sasial Murid di bawah aktiviti Tizukui dan Sistem Token. Dan untuk pengetahuan, saya tahu ramai yang tidak tahu apa itu Tizukui sebab benda ini dia pada asalnya dalam bahasa Cina. Dan seterusnya saya akan menjelaskan kepada para hadirin apa itu Tizukui. Sebelum saya memulakan pembentangan pada pagi ini, izinkan saya menayangkan sebuah video yang menceritakan semua aktiviti yang telah kita lakukan sepanjang program ini. Okey, untuk pengetahuan video yang telah saya tayangkan sebentar tadi merupakan aktiviti yang pihak sekolah telah jalankan sepanjang program ini. Okey, sekarang saya masuk ke pengenalan. Dan untuk bahagian pengenalan, saya akan memperkenalkan apa itu Tizukui yang merupakan panduan yang saya gunakan untuk program ini, dan saya akan juga memperkenalkan sistem token yang telah kami gunakan. Okey, Tizukui merupakan nama Tizukui ini kita sebut dalam bahasa Cina, dan untuk bahasa Malaysia dia boleh dipanggil sebagai falsafah tradisi penting untuk kejayaan hidup. Dan Tizukui ini dia berasal daripada fikiran masyarakat Timur dan boleh digunakan merentasi had masa agama bangsa dan budaya. Maksudnya
Tizugui ini boleh digunakan untuk sesiapa saja tanpa kira orang tua ke budak kecil, dan kita boleh gunakannya di bila-bila saja sebab ajarannya semua merupakan amalan baik yang perlu kita lakukan. Dan tizugui ini dia dipersembahkan seolah-olah bentuk puisi dan ataupun bahasa berirama, dan dengan ini dia boleh menarik minat murid dan memudahkan mereka mengingat ajaran ataupun amalan baik yang ada pada tizugui. Dan saya akan buka satu contoh tizugui dalam bahasa Cina. Ini merupakan contoh yang saya gunakan, dan dia setiap 12 perkataan dalam bahasa Cina membawa satu amalan baik. Okey, untuk divisi perkataan, tizi dalam bahasa Cina membawa maksud murid ataupun orang yang mempelajari sesuatu. Sekiranya kita ingin mempelajari sesuatu, kita merupakan tizi. Dan kui membawa maksud peraturan ataupun amalan baik yang perlu ada pada setiap insan. Jadi kita menggunakan tizugui ini sebagai satu panduan untuk murid kita melaksanakan amalan baik. Dan ini selaras dengan program KBM iaitu SSDM yang sentiasa menekankan amalan baik, dan kita perlu rekod amalan baik murid pada sistem. Jadi dengan ini kita nak murid melakukan amalan baik, kita perlu bagi dia satu panduan, dan ini merupakan panduan yang kita gunakan. Dan kandungan tizugui dalam bahasa Cina, dia mempunyai 1080 perkataan, dan dia boleh dibahagikan kepada 5 bab. Dan bab ini bukan sahaja amalan baik yang boleh murid lakukan di sekolah, malah mereka boleh juga lakukan amalan baik ini pada masyarakat ataupun di rumah untuk ibu bapa ataupun orang yang lebih tua. Jadi sekiranya mereka mempelajari tizugui ini, bukan setakat saja dia boleh amalkan di sekolah, malah dia boleh mengamalkannya di mana-mana sahaja. Dan dia menyatakan 113 perkataan yang perlu dilakukan oleh seorang insan yang bermoral. Nah, ini merupakan 5 bab yang ada pada tizugui. Contoh yang pertama, kita ada tanggungjawab anak terhadap ibu bapa, dan dalam bab ini dia akan mengajar anak-anak melakukan semua amalan baik terhadap ibu bapa ataupun orang yang lebih tua. Dan yang kedua, etika orang muda dalam kalangan orang yang lebih tua, peraturan pada setiap hari. Peraturan pada setiap hari meliputi pertuturan, pakaian, cara duduk, cara percakapan dan sebagainya. Dan yang keempat, bersikap amanah. Dan yang kelima, sayang dan mesra sesama manusia secara saksama. Dan ini ialah 5 bab yang kita gunakan untuk program ini. Dan yang seterusnya, saya akan memperkenalkan sistem token. Sistem token yang saya gunakan hanya sekeping kertas A4, dan di depan tercatat nama murid, dan di dalamnya saya ada bagi dia 70 biji bintang. Dan sekiranya murid telah melakukan amalan baik, dan cikgu-cikgu akan copkan satu cop untuk dia. Dan murid boleh gunakan cop yang dikumpul untuk tukar hadiah pada aktiviti yang seterusnya. Jadi sekiranya murid melakukan amalan baik, tugas cikgu nak beri penghargaan, beri puja, dia hanya guna cop guru untuk cop saja. Yang ini kad kita bagikan kepada semua murid sekolah.
Okay, tujuan mengapa sekolah kita memilih aktiviti ini sebagai program pembinaan sosial murid. Yang pertama, kita ingin memupuk sikap bertanggungjawab murid. Dan untuk pengetahuan, sekolah saya merupakan sekolah luar bandar dan berada di kampung. Dan ibu bapa mengambil sikap ketidakpedulian dan kita mengalami banyak masalah, terutamanya sikap tidak bertanggungjawab murid. Contohnya, mereka tidak membuat kerja sekolah. Benda yang disuruh bawa, mereka tak bawa, mereka tak kisah langsung. Dan mengambil sikap ketidakpedulian dan tidak tahu menghargai. Jadi kita telah berbincang dan kita bercadang untuk mengambil disiplin ini untuk diterapkan kepada murid sekolah kita. Dan pengajaran disiplin pernah diadakan di sekolah saya pada tahun 2011. Tetapi pada masa itu kita tak guna sistem token, kita hanya bagi penerangan apa itu disiplin dan kandungannya sahaja. Okey, untuk matlamat program ini, kami ingin memupuk sikap bertanggungjawab murid terhadap diri sendiri dan kehidupan seharian. Dan sini kita ingin melihat perubahan tingkah laku yang ada pada murid kita. Membentuk murid dan warga SAKC Onlock yang kaya dengan nilai murni. Dan program ini melibatkan semua guru, semua guru dan murid-murid sekolah. Jadi di samping itu kita nak membentuk nilai murni yang ada pada guru dan murid. Mengenal pasti perlakuan atau amalan murid yang baik dan boleh dicontohi oleh murid yang lain. Okey, ini merupakan kumpulan sasaran kami, iaitu semua murid mula daripada prasekolah hingga tahun 6 dan semua guru di sekolah kita. Okey, pelaksanaan kita jalankan dua jenis. Yang pertama ialah aktiviti penerapan. Di aktiviti penerapan kita jalankan setiap hari Isnin sebelum perhimpunan bermula. Jadi murid akan berkumpul dan kita akan bagi penerangan tentang amalan baik yang ada pada disiplin. Dan aktiviti yang kedua kita jalankan ialah sistem token, dan sistem token ini dijalankan sepanjang masa murid berada di sekolah. Sekiranya mereka beramalan baik, kita boleh terus saja beri penghargaan dengan job bintang kepada mereka. Dan ini merupakan pelaksanaan aktiviti yang telah kami jalankan mula daripada Disember 2017 hingga ke hari ini. Dan yang untuk ini saya akan pergi lebih detail untuk slide yang seterusnya. Okey, bermula daripada Disember 2017, satu mesyuarat dan penubuhan jawatan kuasa telah diadakan. Dan kita telah menubuhkan jawatan kuasa untuk program ini. Dan pada bulan Januari, kita telah menjalankan taklimat dan penerangan pengajaran disiplin kepada guru, dan kita telah menjemput seorang bekas guru besar untuk memberikan penerangan tentang disiplin. Beliau merupakan wakil daripada Han College, telah datang ke sekolah kita untuk memberikan penerangan kepada guru-guru tentang pelaksanaan program ini. Dan pada bulan Januari kita telah menjalankan satu pelajaran program untuk memulakan aktiviti ini. Dan pada pelajaran program kita telah menghadirkan setiap orang murid sebuah buku disiplin. Dan di samping itu kita juga menghadirkan satu penanda buku untuk murid kita sebagai peringatan. Dan untuk pengetahuan, disiplin ini juga telah diterjemahkan oleh seorang pengetua dari Selangor. Beliau merupakan mantap yang di-Pertua Majlis Pengetua Sekolah Negeri Melaka, Menengah Malaysia, Cawangan Selangor. Dan beliau telah menerjemahkan buku dalam bahasa Cina kepada bahasa Malaysia. Jadi untuk guru-guru Melayu kat sekolah saya, mereka juga boleh menggunakan buku ini sebagai panduan. Tetapi murid kita tidak kira Melayu, Cina, India, kita semua guna bahasa Cina. Okey, mula daripada bulan Februari kita telah memulakan aktiviti membaca.
kita nak semua murid tahu semua kandungan yang ada pada Di Zi Gui. Jadi kita menjalankan aktiviti membaca. Dan di samping itu kita juga menjalankan aktiviti penghafalan. Tujuan hafal kita nak murid tahu apa itu apa amalan baik yang boleh mereka lakukan. Dan satu pengalaman daripada cikgu saya, murid tahun 5 dia tidak membuat kerja sekolah dan cikgu saya denda dia hafal kandungan Di Zi Gui kat depan kelas. Jadi dua orang murid itu dia sambil hafal dia menangis sendiri. Itu pengalaman daripada cikgu saya. Dan mula daripada April hingga Jun kita menjalankan aktiviti penerangan. Sebab kandungan dia banyak, jadi kita perlu beri penerangan kepada murid apa yang ada dalam Di Zi Gui. Dan kita menjalankan dengan menggunakan pelbagai teknik, contohnya tayangan video, sesi bercerita, dan saya juga jalankan aktiviti lakonan pembentangan daripada murid saya. Dan Januari hingga November kita sepanjang sesi persekolahan kita akan memberikan pujian, ganjaran, penghargaan melalui sistem token. Dan pada bulan Jun kita telah menjalankan satu penyampaian hadiah di mana saya telah menyediakan satu amari hadiah dan pada hadiah tersebut saya letakkan berapa biji bintang yang boleh mereka gunakan untuk tukar hadiah dengan saya. Jadi daripada sini mereka akan tengok sekiranya dia nak hadiah ini berapa biji bintang yang dia perlu kumpul. Jadi mereka boleh tukar sekiranya mereka mendapat bintang yang mencukupi. Dan sebelum itu saya juga telah memberikan penerangan pada perhimpunan kepada murid saya tentang cara-cara menukar hadiah. Dan berikut merupakan antara murid yang berjaya menukar hadiah. Murid ini merupakan murid tahun 1, murid tahun 5. Murid Melayu ini merupakan seorang murid daripada kelas tahun 4. Dan selepas itu saya akan meneruskan penerangan dan pengajaran Di Zi Gui sehingga bulan Oktober. Dan selepas itu November saya akan jalankan satu sesi pertukaran hadiah dan saya akan jalankan refleksi aktiviti yang dijalankan pada hujung tahun ini. Okey, secara kesimpulannya, kami mengharapkan program ini dapat memberi manfaat kepada semua murid sekolah dan warga sekolah. Apa yang kita nak, kita hanya nak perubahan tingkah laku yang ada pada murid kita. Sebab sekiranya mereka tiada tingkah laku yang baik, saya rasa dia boleh membawa pelbagai isu. Jadi saya berharap amalan baik ini boleh dipupuk oleh murid sekolah saya dari kerja. Jadi saya telah menjalankan program ini untuk sekolah saya. Okey, kami guru-guru juga mengharapkan agar program ini dapat melahirkan insan yang bertanggungjawab, bermoral, sahsia dan beramalan baik. Dan saya tahu nak pupuk nilai baik pada murid bukan merupakan satu perkara yang mudah, tetapi kita kena cuba untuk pupuk dia daripada sejak kerja. Dan itu saja daripada sekolah saya. Sekian, terima kasih.